Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita teruskan untuk sesi yang kedua, pembicaraan berkenaan dengan program Nafas Kitab Fiqh Puasa dalam bab puasa, insyaAllah. Jadi untuk itu saya teruskan perbincangan atau bahasan mengenai fiqh puasa. Silakan Ustaz, kepada Ustaz Ahmad Hafiz bin Ali Makdum untuk meneruskan perbahasan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kita sambung perbahasan kitab berkenaan dengan puasa daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhahibil Imam Syafi'i, karangan Syekh Dr. Mustafa Al-Khid dengan Dr. Mustafa Al-Bugha. Sekarang kita bahas pula berkaitan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu rukun puasa. Puasa mempunyai dua rukun yang asas, iaitu berniat puasa dan menahan diri daripada perbuatan yang membatalkan puasa. Dari yang ini bermula dari terbit fajar hingga tergelincir matahari. Oh, dia terjemah tergelincir, kalau ikut terbenam lah. Kalau tergelincir ni zuhur. Kalau tergelincir matahari makna zuhur kan? Sini tenggelam. Betul, tenggelam. Sini tergelincir. Tergelincir tu zuhur. Kan baca kitab ni seorang-seorang tergelincir, sudah zuhur. Dia terbenam, maka tergelincir. Puasa ada rukun. Jadi seperti mana dalam sembahyang ada rukun, dalam haji ada rukun, dalam umrah ada rukun. Rukun ni bermaksud kalau tak ada salah satu daripadanya tak dipanggil ibadat tersebut. Tak ada salah satu daripada 13 rukun sembahyang, dia tak panggil sembahyang. Tak ada salah satu daripada rukun puasa, dia tidak panggil sebagai puasa. Jadi puasa antara rukunnya dua sahaja, dan mudah, nampak macam mudah, iaitu pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada perbuatan yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar ataupun bermula daripada fajar sehingga terbenam matahari. Jadi kalau tak ada salah satu daripada rukun tersebut, dia tidak dipanggil sebagai puasa. Dia tahan diri tapi tak niat, tak puasa. Tapi gini pula, kalau orang tu contoh terlupa niat puasa. Contoh kalau mazhab Syafi'i lah, kalau dia terlupa puasa dan dia pun tidak puasa niat sebulan atas taklid mazhab Maliki yang Syafi'i tak akan cerita, contohnya, maka dia tak niat puasa. Adakah puasa hari tersebut sah? Tidak sah, walaupun dia tidak makan dan dia tidak minum, kerana dia tidak berniat berpuasa. Tetapi wajib atas dia imsak. Wajib ketat, wajib tak boleh makan, tak boleh minum. Wajib lain pula, iaitu imsak. Sekira-kira kalau dia melanggar juga, dia dosa. Sebab dia berada di bulan Ramadan. Dah nanti kena qadha. Sebab apa kena qadha sedangkan dia tak makan dan tak minum? Sebab tak niat. Bila tak niat, maka dia tak panggil sebagai berpuasa. Dia panggil istilah lainnya imsak, menahan diri.
Menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Okay. Pertama, niat. Niat ialah mengqasatkan puasa. Mengqasat ini seseorang berniatlah qasat. Tempat niat adalah di dalam hati. Okay, bila kata dalam hati, kalau kita berlafaz, bila kita lafaz dia tak panggil niat, tetapi dia panggil berlafaz tu sunat kerana dia membantu untuk niat. Mana tempat niat adalah dalam hati. Dan tidak memadai dengan lisan. Tidak memadai dengan lisan bukan bermakna menafikan berniat puasa melalui lisan tak. Berniat puasa melalui lisan hak tu sunat. Dia panggil at-talaffuzu bin niyah. Melafazkan niat itu sunat kerana dia dapat membantukan niat dalam hati. Dan niat dalam hati itulah yang sebenar-benarnya. Jadi kalaulah niat di lisan dia tersilap, niat dalam hati betul, maka puasanya sah. Tadi kita akan sebut qasat, ta'aruf, ta'yin apa semua tu akan sebut nanti. Jadi kalau dia di lisan dia silap, dalam hati betul, sah sebab dia kira dalam hati. Tapi kalau dia di mulut betul, dalam hati salah niat, tu tidak sah. Contoh kalau dapat sembahyang, di mulut dia usalli fardhu zuhri, tapi dalam hati usalli fardhu asri. Dia nak sembahyang asar, tapi silap niat pergi sebut zuhur, padahal dia nak sembahyang asar, dan dalam hati dia niat asar, sah. Beza kalau dia niat asar di mulut, dia niat zuhur di hati, sedangkan dia nak sembahyang asar, maka hukumnya tidak sah. Sebab dia niatnya lain. Malah tidak disyaratkan melafazkan niat, bahkan sunat saja. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Maksudnya sesungguhnya setiap amalan adalah dengan niat. Dalam mazhab Syafi'i dia mentakdirkan innama sihhatul a'mali binniyat. Hanya sah amalan dengan niat. Kalau mazhab Hanafi, innama kamalul a'mal binniyat. Sesungguhnya sempurna amalan tersebut dengan niat. Begitu. Cara faham hadis berbeza antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i tidak sah mana-mana ibadat kalau tak ada niat. Kalau ada niat maka sah, kalau niat tersebut adalah niat yang betul. Kemudian dia pun sebutlah syarat-syarat niat pula. Yang pertama, syarat niat, berniat pada waktu malam. Berniat pada waktu malam iaitu sebelum terbit fajar. Fajar di sini makna fajar shadiq. Sebab fajar ni ada dua, fajar shadiq, fajar kadhib. Fajar kadhib ni makna fajar yang mana terbit kalau kita pergi kaki bukit itu, dia terbit cahaya secara menegak dan dia akan hilang. Kalau fajar shadiq, dia akan terbit cahaya secara melintang dan dia akan berterusan keluar sehinggalah siang. Jadi fajar ni ada dua, fajar shadiq, fajar kadhib. Jadi yang masuk subuh ataupun yang dikira bermula puasanya ialah fajar shadiq, bukan fajar kadhib. Tapi kita sekarang bergantung pada jadual waktu sembahyang tu ada adalah tak payah lagi tengok matahari subuh ataupun cahaya tu. Okey. Jika tidak berniat puasa hingga fajar telah terbit, maka niat itu terbatal dan puasa juga turut terbatal. Okey, dalam bab puasa, dalam bab niat puasa ada beberapa masalah. Pertamanya, kalau seorang tu dah buka puasa lah, contoh satu Ramadan, maghrib pun dah buka puasa, dia nak puasa esok hari, dia kena niat bila? Dia kena niat pada waktu malam, bermula daripada masuk maghrib sampai subuh. Mana-mana waktu dia boleh niat. Mana-mana waktu dia boleh niat, dia panggil sebagai malam. Dia panggil kaedahnya at-tabit, bermalamkan niat. Bila start malam tu? Maghrib sampai subuh. Dalam kitab Bushrul Karim menyebutkan sunat kalau seseorang tu buka puasa, dalam masa yang sama dia niat dah untuk puasa esok. Ketika mana dia buka puasa tu, supaya apa? Supaya nak elak daripada terlupa niat dalam mazhab Syafi'i. Terlupa niat dalam mazhab Syafi'i. Kok saya sahur tak ingat dah nak niat, Allah terlupa contoh. Ataupun tak bangun sahur, terlepas, jadi sedar-sedar 6.30 dah. Boleh jadi. Maka sunat untuk dia niat ketika mana dia buka puasa, katalah kitab Bushrul Karim. Kemudian lepas dia bangun sahur, contohnya ketika bangun sahur itu pula, dalam kitab Bushrul Karim sebut sunat juga dia niat sekali lagi. Sunat niat sekali lagi sebab apa pula? Sebab ada khilaf pendapat ulama, adakah boleh untuk niat puasa di awal malam ataupun tidak boleh. Ada khilaf. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan dua pendapat, adakah boleh
untuk kita berniat di awal malam. Mana awal malam ni separuh malam pertama, mana maghrib sampai pukul 12 gitu lah, kita niat dah. Adakah sah ataupun tidak? Khilaf pendapat mu'tamad sah. Cuma kita nak elak khilaf yang kata tak sah tu, kita sunat pula niat sekali lagi pada waktu sahur. Dia panggil al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf itu sangat dituntut. Maka kita pun niat sekali lagi. Itu dari sudut sunat, dari sudut sah. Sah lain kan? Sah tu boleh lah tadi tu. Tadi kita dah niat tu selesai, boleh. Dan juga kita sunat niat ketika mana waktu sahur, kerana nak keluar daripada khilaf satu lagi, iaitu selepas kita niat, kalau kita buat perkara-perkara yang membatalkan puasa ketika mana selepas kita niat puasa, maka wajib niat semula. Itu khilaf. Itu khilaf. Pendapat mu'tamad tak wajib niat semula. Tapi nak elakkan khilaf tersebut, sunat juga niat waktu sahur. Itu antara benda yang kitab Busyra kali sebut, benda yang sunat ketika mana niat, iaitu sunat ketika mana buka puasa kita niat dah, kemudian kita sahur kita niat sekali lagi. Dua tu ada apa? Ada sebab belakang kenapa niat dua kali. Itu pun dua-dua sunat lah. Dari sudut sah pandangan mu'tamad tidak ada masalah. Mana-mana saja niat di antara maghrib sampai subuh kita niat selesai. Itu dalam niat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab ulama fiqh mazhab Syafi'i juga menganjurkan untuk kita bertaklid niat dalam mazhab Maliki, yang mana berlaku pada awal bulan Ramadan. Dia niat 1 bulan. Dia niat 1 bulan penuh. Supaya apa? Sebab apa ulama Syafi'iyah menyuruh untuk kita dalam satu sudut mentaklid bab niat dalam mazhab Maliki, kerana takut-takut kita terlupa niat ketika mana kita puasa Ramadan. Sebab dalam mazhab Syafi'i wajib niat tiap-tiap hari. Sebab setiap puasa tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan tu ibadat yang mustaqil, ibadat yang berasinan, bukan ibadat yang sekaligus. Tapi mazhab Maliki melihat puasa Ramadan tu puasa yang ibadatnya tatabu', ibadatnya betul-betul ataupun berterusan, satu, dikira satu. Begitu juga puasa kafarah bagi dia satu, walaupun kena puasa 2 bulan tahun. Niat puasa 2 bulan selesai dah menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki hak tu harus, bukan sunat. Tetap dalam mazhab dia sunat niat tiap-tiap hari, kerana berkeluar daripada khilaf yang Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib niat tiap-tiap malam. Begitu juga ulama-ulama mazhab lain. Jadi sekarang ulama Syafi'iyah kita menyuruh untuk kita taklid mazhab Malikiyah untuk niat sebulan pada awal bulan Ramadan. Cuma bila suruh puasa niat awal sebulan, pula ada timbul pula beberapa masalah. Antara masalahnya ialah contohnya perempuan tu haid di awal Ramadan. Perempuan tu haid di awal Ramadan. 1 Ramadan dia haid, 2 Ramadan dia haid, 3 Ramadan dia haid, 4 Ramadan dia haid, 5 Ramadan baru suci. 5 Ramadan baru suci. Jadi adakah dia boleh niat sebulan sedangkan dia awal-awal dia tidak boleh niat sebulan sebab dia haid? Orang yang haid tidak boleh niat puasa. Dia hanya boleh niat puasa ketika mana suci. Sekarang ni dia hari kelima dah. Jadi macam mana boleh ke dia niat sebulan? Jawapannya dalam mazhab Malikinya, dia boleh niat baki hari yang ada. Mana niat sekali saja, baki hari yang ada tu dia kira sekali. Walaupun dia tidak niat pada awal bulan. Tu mari di awal. Kalau mari tengah-tengah pula, mari tengah-tengah hari ke-10, 11, dia awal-awal tu dah niat puasa sebulan lah. Lepas tu mari lagi, ataupun dia batal puasa pada pertengahan Ramadan, 12, 13, 14 batal puasa contohnya, ataupun dia haid, kemudian dia suci semula, ataupun orang yang batal puasa tu esok dia puasa balik. Adakah dia wajib membaharukan niat sebulan tu ataupun tidak? Jawapannya khilaf. Pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki, mesti dia ulang semula niat tersebut. Mana dia niat semula, aku berpuasa baki hari yang ada, selesai. Untuk mazhab Maliki ya, untuk taklid mazhab Maliki dalam bab niat. Kemudian ada juga sebahagian pendapat sebahagian ulama Syafi'iyah, antaranya Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu taala dalam kitab Hasyiya'atul Talibin, juga yang mengatakan andai kata kalau kita tidak bertaklid mazhab Maliki pun, kita nak taklid bab niat dalam mazhab Hanafi pun boleh. Bab niat mazhab Hanafi lebih, orang panggil apa? Lebih luas waktu dia, kerana mazhab Hanafi boleh untuk berniat puasa Ramadan selama mana belum zuhur. Selama mana belum zuhur, selama itulah boleh niat puasa Ramadan. Beza dengan mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i subuh ya habis. Tak ada lah. Subuh ya kalau dia tak niat maka batal. Maka dia wajib qada semula. Cuma kalau nak orang panggil nak taklid mazhab Hanafi yang tetap masih dia lagi status puasa, boleh dengan taklid mazhab Hanafi, boleh berniat puasa sebelum daripada zuhur. Adapun mazhab Syafi'i yang boleh berniat sebelum daripada zuhur ni adalah untuk puasa sunat saja. Puasa wajib tak boleh. Itu pun puasa sunat dengan syarat dia tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa lah. Dia tak makan lagi, tak minum lagi dan sebagainya. Dia pun sampai zuhur, sebelum zuhur tu dia pun niat puasa, boleh. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bertanya, aku masak apa hari ni? Tak ada. Maka tak ada, aku puasa. Maka itu lafaz yang jelas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat puasa ketika mana selepas daripada waktu fajar. Cuma ulama Syafi'iyah menanggung pendapat hadis tersebut berlaku atas puasa sunat sahaja. Tidak berlaku pada puasa yang wajib kerana ada hadis yang lain. Okey. Itu dalam bab niat. Satu lagi niat. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab, Syekh Sulaiman Al-Ujaidi rahimahullahu taala sebut, boleh kita niat puasa tersebut di malam hari walaupun ketika sembahyang sekalipun. Boleh. Mana boleh ketika mana sekalipun. Duduk tandas kau, tengok berak kecil kau, tengok sembahyang tarawih sekalipun, kita teringat nak niat dulu. Takut terlupa. Habis tu bab berniat pada waktu malam. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Ini hadis yang jelas. Inilah sandaran mazhab Syafi'i yang kata kalau puasa wajib mesti dia niat waktu malam. Sama ada puasa wajib tu Ramadan ke, kafarah ke, nazar ke, wajib niat waktu malam. Tidak boleh dia berniat di siang hari bulan Ramadan. Kemudian menentukan jenis puasa, syarat yang seterusnya. Menentu ni dipanggil sebagai ta'yin lah. Kita ta'yinkan puasa apa yang nak puasa ni. Puasa wajib banyak, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, puasa apa. Maka kita kena tentukan puasa Ramadan. Selesai. Puasa yang diniat hendaklah ditentukan jenisnya. Contohnya berazam dalam hati untuk menunaikan puasa Ramadan. Okey, satu lagi. Bila dia kata azam ni, baru teringat. Niat ni, dia pada asalnya niat ni mesti dia muafakat ataupun sekaligus dengan perbuatan yang kita nak buat. Asalnya dia tidak boleh lambat dan tidak boleh cepat. Contoh kita nak berwuduk, kita basuh muka. Mestilah niat itu menyertai basuh muka. Tak boleh sebelum, tak boleh selepas. Kalau selepas, kita basuh muka dah sampai bawah dah, baru niat, maka kena tarik semula ke atas. Sebab tak ada atas, basuhan atas tanpa niat. Kena ulang semula. Begitu juga kalau sebelum daripada wuduk kita niat dah, lepas tu kita pun wuduk, itu pun tidak sah. Dia kena menyertai. Okay. Begitu juga mandi wajib, begitu juga sembahyang menyertai takbiratul ihram. Kecuali dalam beberapa masalah, antaranya puasa. Puasa tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Kita niat betul-betul subuh 5.30 tu kita niat tadi, hukumnya tidak sah. Kecuali dalam mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki boleh sah menyertai niat dengan subuh tu. Mazhab kita tidak sah. Maka bila kita tidak sah, mazhab kita tidak sah berniat ketika mana muafakat dengan waktu subuh 5.30 ke 5.30 kita niat, maka dia panggil niat ni pada makna azam. Sebab azam ni makna kita nak melaksanakan sesuatu dalam keadaan kita belum buat lagi. Itu makna azam. Kita berazam nak puasa lagi, tak puasa lagi. Itu azam. Jadi sekarang ni kita kata niat puasa, bukan azam gitu. Dia panggil niat juga niat secara darurah. Dia panggil kerana keterpaksaan, tak boleh untuk kita niat berbetulan dengan waktu subuh, maka ketika itu dimaafkan untuk kita lewat ataupun awalkan niat sebelum daripada subuh. Ketika tu. Okay. Contohnya kemudian jika seseorang berniat puasa sahaja, maka niatnya itu tidak sah. Contoh, nawaitu shauma, sahaja aku puasa, habis itu. Itu tidak sah. Sebab puasa umum, puasa sunat ada, puasa wajib ada, wajib pula puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, puasa sunat pula, puasa Isnin Khamis, puasa Arafah, macam-macam. Ini macam-macam. Cuma ada isu pula kalau puasa sunat. Contoh hari Isnin. Hari Isnin itu bulan Syawal.
Hari Isnin itulah puasa Isnin ada, puasa Syawal, sunat Syawal pun ada. Hari Isnin tu jugalah puasa hari-hari putih pun ada. 3 contoh. Boleh tak kita gabungkan niat 3 puasa tersebut dalam satu puasa yang sama? Jawapannya boleh. Kita niat saja puasa Isnin, puasa hari putih, puasa Syawal contoh. Ni lah. Andai kata kalau dia tak niat, andai kata dia tak niat, dia niat satu je. Dia niat satu, contoh dia niat puasa Isnin. Dalam masa yang sama, Isnin tu jatuh hari Syawal dan dia tidak puasa lagi sunat Syawal yang tak tu. Dan dia jatuh pada hari yang hari-hari putih. Dan dia tidak niat untuk puasa hari-hari putih, tak niat untuk puasa sunat Syawal tersebut. Adakah dia mendapat juga pahala sunat Syawal dengan hari putih tersebut? Khilaf. Ada sebagian ulama kata dapat juga, ada sebagian ulama kata tak dapat sebab tidak ta'yin benda tu. Walaupun berbetulan hari dia dengan hari yang kita sebut tadi. Beza pula dengan puasa wajib dengan puasa wajib. Contoh kita bernazar 2 hari nak puasa, campur pula dengan qada puasa 3 hari. Lepas tu hari ni kita nak puasa nazar satu, qada Ramadan satu. Boleh ke tak? Tak boleh. Kalau wajib tak boleh campur sekali. Wajib kena nasi. Tapi wajib dengan sunat boleh sekali. Wajib dengan sunat boleh sekali, kata Syekh Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni. Dia kata boleh untuk kita gabungkan puasa wajib contoh qada dengan sunat Syawal contohnya, boleh sekali. Yang tak bolehnya wajib dengan wajib. Adapun wajib dengan sunat, sunat dengan sunat boleh. Habis. Kemudian kata Wasallih rahimahullahu ta'ala, maka dia kata ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan adalah dengan niat dan seseorang hanya mendapat apa yang diniatkannya. Itu hadis yang jelas menunjukkan kesahihan sesuatu ibadat itu berdasarkan dengan niat. Kemudian yang seterusnya, niat berulang-ulang. Ini khususnya Ramadan lah. Niat berulang-ulang ni, ataupun puasa kafarah ke, ataupun puasa nazar ke. Dia kata seseorang hendaklah berniat puasa untuk hari berikutnya pada setiap malam sebelum fajar terbit. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kita dah bahas panjang lebar berkaitan dengan niat mesti berulang-ulang. Sebab apa berulang-ulang? Sebab mazhab Syafi'i menampak puasa ni ibadat yang berasinan. Seperti mana sembahyang isyak dengan maghrib itu ibadat yang berasinan. Begitu juga puasa setiap hari, 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, itu puasa yang berasinan. Apa dalil kata itu puasa yang berasinan? Sebab kita berbuka waktu maghrib. Kalau dalam puasa tersebut satu, maka kita tak akan berbuka. Itu mazhab Syafi'i yang hujahlah. Kemudian tidak memadai niat sekali sahaja untuk sebulan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kita katalah tadi, ulama Syafi'iyah juga menganjurkan untuk kita bertaklid dalam mazhab Maliki untuk niat sebulan pada awal bulan Ramadan. Adapun bagi orang perempuan haid pada awal bulan Ramadan, tiba-tiba suci tengah-tengah tu, dia boleh niat puasa baki hari yang lain ikut taklid mazhab Maliki. Ataupun dia haid tengah-tengah awal bulan Ramadan, niat dah sebulan. Dia haid tengah-tengah pula, ataupun dia batal puasa tengah-tengah Ramadan tu, esok nak puasa ikut mazhab Maliki, dia kena memperbaharui semula niat baki hari ada. Tu dalam mazhab Maliki lah. Jadi kalau mazhab Maliki kita nak taklid mazhab Maliki dalam bab niat, mestilah kita kena tahu juga selok-belok berkaitan dengan cara niat mazhab Maliki. Kemudian tidak memadai niat akhir. Ini kerana puasa Ramadan bukanlah ibadat yang tunggal. Ibadat tunggal ni ibadat yang bersendirian, tetapi ia adalah ibadat yang berulang-ulang. Dan setiap satu ibadat mempunyai niat yang tersendiri. Berulang-ulang. 1 Ramadan ibadat lain, 2 Ramadan ibadat lain, 3 Ramadan ibadat lain, sampailah 30 Ramadan ibadat lain belakang. Sementara puasa sunat tidak disyaratkan berniat pada waktu malam dan menentukan jenis puasa. Untuk puasa sunat tak syarat niat waktu malam. Nak niat siang hari, pagi pun boleh, asalkan tidak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa lah. Sebelum daripada gelincir matahari, sebelum daripada zuhur, maka dia boleh niat berpuasa kalau dia tidak lagi makan, minum dan sebagainya.
Dan juga tak wajib menentukan jenis puasa. Kita kata tadi, kalau dia tidak ta'yin puasa sunat apa yang dia buat, tetap dapat pahala. Cuma khilaf, adakah mendapat juga fadilat puasa yang dia puasa tu ataupun tidak. Khilaf. Dia puasa, contoh dia nak puasa Arafah, dia pun niat puasa sunat tanpa dia ta'yinkan Arafah. Adakah dapat fadilat puasa Arafah? Khilaf. Tapi puasanya sah sebagai puasa sunat. Cuma fadilat Arafah itu khilaf, sebab dia tidak ta'yin. Khilaf antara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dengan Syekh Muhammad Ar-Rabli. Kemudian, ini kerana puasa, betul? Oleh itu sah puasa apabila berniat sebelum matahari gelincir dan dengan niat puasa sahaja. Niat puasa pun sudah memadai untuk dia puasa sunat. Cuma kita kata fadilat khilaf. Kalau dia tidak ta'yin, maka khilaf adakah dia masih mendapat fadilat puasa ataupun tidak puasa sunat yang dia tak puasa tu. Itu bab syarat-syarat niat. Syarat niat panjang lah. Sementara kemudian ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hal 'indakum min ghada?" Qalat la. Qala fa inni idza asum. Adakah pada kamu apa-apa untuk makan tengah hari? Ghada tengah hari. Jadi waktu siang, bukan waktu malam. Sayyidina Aisyah dia tanya, tak. Dia ditanya pada waktu siang. Bila waktu siang itu menunjukkan bahawa boleh untuk berniat waktu siang. Cuma mazhab Syafi'i dia tanggung atas puasa sunat sahaja, bukan puasa wajib. Aisyah menjawab, tidak. Lalu baginda bersabda, kalau begitu aku berpuasa. Hadis ni hadis riwayat Ad-Darqutni. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua dalam bab puasa, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa ni cukup banyaklah. Antaranya dia pun sebut, satu, makan dan minum. Makan dan minum membatalkan puasa sekiranya disengajakan, walaupun sedikit. Sikit je. Dia tahu dah ada dalam mulut, telan, batal. Terpaksa batal. Tapi kalau tak sengaja, tak tahu sebab baru masuk Islam, ataupun dipaksa orang, tu tak batal. Kalau makan 4 pinggan saja tu, makan 4 pinggan sekalipun, 4 pinggan nasi, macam mana nasi makan tak, 4 pinggan, tak batal kalau tak sengaja. Tu. Pagi makan, Allah lupa. Lepas habis lupa. Tengah hari pergi beli pula, makan lagi, terlupa lagi. Sampailah dia tu buka puasa tu kenyang sebab makan tadi. Kenyang makan. Adakah sah puasa dia? Sah, walaupun makan banyak sekalipun. Beza dengan sembahyang. Sembahyang kalau makan dengan banyak, walaupun tak sengaja, batal. Sebab sembahyang bukan tempat untuk makan. Kalau puasa memang tempat untuk kita tahan lapar dan dahaga secara soleh, secara jelas. Sebab kita memang daripada awal pagi sampai malam tu memang tak makan. Jadi makan kalau tak sengaja, sama ada sedikit ataupun banyak, tidak batal. Tapi kalau lepas sembahyang, kalau makan banyak, batal. Termasuk nyanyuk tadi kan? Termasuk nyanyuk tadi. Kalau dia tidak sengaja, tidak ada masalah. Dia tahu dah wajib puasa, dia pun puasa. Tiba-tiba tadi, lepas tu sekali dia makin nyanyuk, tak ingat, dia pun makan. Orang tegur dia, puasa. Tak batal. Sebab dia tidak ingat. Beza kalau dia tengah nyanyuk tu, dia ingat, ingat puasa. Dia pun dia pun ambil roti makan. Lepas tu orang tanya dia puasa, buat terlupa. Orang terlupa tak boleh kan? Dia kena jujur lah. Dia kena jujur betul-betul dia tu terlupa. Tu tahu. Kalau buat lupa, dia makan juga, tu batal sebab dia ingat. Dia buat lupa saja, tu batal, tidak sah. Jika terlupa dirinya berpuasa dan telah makan dan minum, puasanya tidak batal walaupun terlalu banyak benda yang dimakan dan diminum. Kalau air itu 2 liter diminum dah, punya dahaga. Musim panas pula, 4 pinggan makan nasi. Terlupa belaka, tidak ada masalah. Daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, dia lupa belaka, tu rezeki dia. Nak buat lagu mana? Tapi puasa tetap sah. Tu dari sudut makan dan minum. Dari sudut makan dan minum, makan tu apa? Makan ni pun kena tafsir juga. Jadi kalau dia contoh ambil kuih letak dalam mulut saja, tak telan pun, tu tak batal. Walaupun sengaja tu kemar dalam mulut. tak batal sebab dia tak telan. Hidup saja, rasa dia pun tak telan kok. Tak rasa, dia tidak guna tak apa, dia hidup saja dalam mulut tu sampai ke malam.
Tak batal. Sebab dia tak makan. Dia tak panggil makan lagi. Walaupun kunyah sekalipun. Walaupun kunyah sekalipun, dia tak panggil batal lagi sebab tak masuk sesuatu ke rongga batin. Okey, kita nak faham pula rongga batin. Rongga batin tu mulut lah. Yang kata makan batal ni ataupun minum batal. Sama juga minum. Dia buka air mineral ni, dia pun apa tu, dia hirup tak telan. Dia duduk dalam mulut. Daripada pukul 8 pagi sampai maghrib, duduk kat mulut air tu. Tak telan, tak batal. Lepas tu azamnya, telan. Tu baru buka puasa. Cuma tak afdal lah buat itunya. Nak katanya tak batal tu. Jadi fiqh ni dia ada dua. Satu sempurna ibadat, satu dalam bab sah batal ibadat. Yang kita bincang ni bukan bab sempurna ni, bab sah batal ibadat. Tu. Kemudian dia kata hal ini okey, suruh tu hak batin. Jadi hak zahir kalau kau mulut, inilah yang dalam mulut kita. Dalam mulut kita ni. Itu dia panggil hak zahir dalam bab puasa. Dalam bab puasa yang dalam mulut kita ada lidah, ada gigi semua tu dia panggil masih lagi zahir mulut. Belum lagi batin. Tu dalam bab puasa saja. Adapun bab lain tu dia kira batin lah. Kemudian yang batin, batin mulut tu kira ke mana? Dia ada 3 makhraj huruf. Dia main makhraj huruf pula. Sebab nak tentukan mana batin, dia ada makhraj huruf ha dengan ha dengan kha. Kalau huruf ha tu paling dalam lah. Ha tu tak ada khilaf batin. Tu memang confirm batin lah. Tidak ada khilaf, ha tu batin. Kalau kha ni atas sikit daripada ha. Kalau buat berlatih kat rumah tu nampak lah. Dengan tu beza lah. Tu lebih dalam sikit. Tu depan. Kalau kha masih zahir batin. Zahir batin dah. Masih lagi zahir mulut. Cuma ha tu khilaf. Ha tu khilaf. Adakah dia zahir dah atau batin dah? Tu khilaf. Tapi kha zahir lah. Kha kat mulut dia, kat ujung sikit yang mulut tu. Tu belum lagi batin. Masuk ke daerah makhraj huruf ha atau khilaf. Ada yang kata sudah batin, ada yang kata masih zahir. Khilaf antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Itu khilaf soal dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau dia masuk ke sesuatu daripada zahir mulut sehingga ke tahap yang tadi kita sebut rongga tu, kita ambillah pendapat yang kata ha tu dah batin dah. Maka jangan melepasi hak batin ha. Kalau melepasi hak batin ha, batal. Tu dipanggil kira makan. Walaupun kita kalau kita tidak ada rasa nak makan pun, tapi kita sengaja sampai ke sesuatu, ke rongga ataupun ke arah makhraj huruf ha tu, batal. Sama ada nasi ke, batu ke, ulat ke, apa-apa saja kita masukkan daripada zahir ke batin, batal. Begitu juga kalau daerah, kalau kepala lah, kalau hidung ni hak batin ni mana? Ramai orang dulu ada orang sampai tahap tak bagi korek hidung. Sebab apa? Sebab dia kata puasa. Kalau korek hidung batal. Korek hidung yang batal ni ialah melepasi tahap batin. Kalau sini korek hidung sampai sini saja, ni zahir. Ada korek hidung sampai maghrib pun tak ada apa. Koreklah sedap-sedap pun sampai maghrib tak ada apa. Tak ada apa, ni mana tak sah ni, maknanya sah lah puasa. Yang batin ni sampai melepasi khaysyum. Khaysyum kalau search Google tu, tulis khaysyum, dia akan keluar lah. Khaysyum berada di atas ni, lebih kurang atas ni. Jadi kalau melepasi atas tersebut, barulah batal. Daripada zahir hidung sampai melepasi kepada atas hidung, baru batal. Kalau telinga pula, daerah ni yang kita boleh korek ni, ni masih zahir. Apatah lagi sini lagi zahir lah. Yang kita boleh korek telinga ni pun zahir juga. Sampai masuk ke gendang telinga tu, baru batin. Kita masuk ke sesuatu, sampai ke situ, baru batal. Baru batal. Begitu juga anggota terbuka anggota yang berongga yang lain, antaranya dubur dengan kubul. Kemaluan depan, kemaluan belakang, ataupun kubul dengan dubur. Kalau dubur tu masuk sesuatu ke daerah bulat lah, masuk, batal. Masuk situ, batal. Sama ada ubat ke tak ubat ke, batal. Begitu juga ke arah kemaluan, sama juga kalau sama ada kemaluan lelaki ataupun kemaluan perempuan masuk ke daerah dalam tu, batal. Kalau masih pegang zahir luaran tu masih zahir, tak batal. Itu antara rongga-rongga terbuka yang mana kita masuk ke sesuatu, batal. Adapun mata, dia tidak dipanggil sebagai anggota yang berongga dalam mazhab Syafi'i.
Jadi kalau contoh kita bubuh air mo ke apa kat mata, terasa sampai ke ni kekung ni, tidak ada masalah, tidak dipanggil batal puasa kerana mata ni bukan anggota yang berokok. Dia tidak dikira sebagai memasuk sesuatu ke dalam anggota yang berokok. Nah, itu sikit sebanyak antara perkara yang babitkan anggota berokok. Kemudian yang seterusnya, ni baru masuk anggota berokok. Yang kedua, tak baca lagi hadis tu. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Sesiapa yang terlupa sedangkan dia berpuasa, lalu dia makan dan minum, dia hendaklah meneruskan puasa. Sesungguhnya Allah Taala yang memberinya makan dan minum. Satu lagi faedah. Kalaulah di bulan puasa, contoh ada orang buat tazkirah Ramadan ke Zuhur, adalah botol tepi ni ada botol tepi, dia pun duk ceramah pompang, dia pun tak sedar dia puasa, dia pun buka botol minum. Hadirin tersebut adakah wajib tegur atau tidak? Tu yang nak kata, wajib tegur ataupun tidak orang yang tazkirah tu kata puasa. Maka perlu dilihat. Kalau orang yang kita nak tegur tu adalah orang soleh, kita biarkan sehingga habis dia minum, baru kita tegur. Mana tak terkejutlah kawan tu. Tengah-tengah gerubah-gerubah, terkejut puasa berat lazim, muntah habis. Tapi kalau orang fasik, bila dia minum ketika tu, kita wajib tegur segera. Walaupun ketika dia makan, walaupun ketika dia minum. Tu sedingatlah. Kalau orang soleh yang makan, dia makan tu bukan sengaja pun. Tak sengaja juga. Cuma kita ni, balik kita ni wajib tegur ke tidak? Ketika tu kita sunat biarkan dia dulu, kemudian tegur selepas dia makan dan minum tersebut. Tapi kalau orang tersebut orang yang fasik, wajib tegur segera. Kemudian yang kedua, sesuatu benda masuk ke dalam rongga melalui ruang yang sedia terbuka. Ini pun tadi kita sebut dah, diulang balik ya. Benda bermaksud sesuatu yang dapat dilihat. Benda-benda ni masuk benda apa? Benda ni maksudnya benda yang dapat dilihat, benda yang dapat dilihat. Kalau kita pegang tu, boleh nampak, tu benda. Nak kata tu ya. Adapun kesan. Kesan ni contohnya bau asap. Bau asap. Kita pun bau, kita pun hidup. Sobat habis asap. Tu tak batal. Sebab dia bukan benda. Dia panggil ain. Dalam bahasa Arab dia panggil ain. Dia bukan ain, dia asap saja. Dia bukan ain, dia asap. Beza dengan asap rokok ni. Asap rokok dia ain. Kita Hasyiah Al-Bijmi Al-Iqna' dibahaskan, ada seorang ulama zaman dulu dia berfatwa rokok tidak batalkan puasa. Sebab dia ingatkan asap, dia ingatkan kesan macam asap biasa. Lepas dia buat kajian, rupanya dia bukan kesan, dia ada benda. Rokok tu ada benda sikit. Benda yang sendiri dia masuk. Maka ketika tu diubah balik fatwa yang kata tidak batal puasa kepada batal puasa. Maka orang yang merokok, ketika mana dia berpuasa, dia menghisap rokok, hukum dia batal. Hukum dia adalah batal. Kemudian kata musannif rahimahullah, hafizahullah taala, dia kata manakala rongga bermaksud ruang selepas halqum hingga usus dan tali perut. Itu cara nak takrif jelah. Adapun yang ruang yang tadi kita kata berongga tu kita dah sebut dah, telinga, hidung, mulut yang tadi kita sebut dah, dubur, kubul. Kemudian satu lagi iaitu lubang payudara perempuan. Situ pun dipanggil rongga juga. Masuk sesuatu ke dalam tu, batal puasa. Tu dia panggillah kitab fiqh sebagai ihlil. Sebagai ihlil. Lubang yang kecil seperti dalam payudara perempuan dengan zakar lelaki, kecil tu. Tu dia panggil ihlil. Lubang tu pun kalau kita masuk ke sesuatu, batal. Adapun keluar sesuatu tak batal. Contoh dia keluar sesuatu daripada perut dia, keluar ke mulut dan dia tak telan semula. Tu tak batal tu. Keluar sesuatu daripada anggota dia tak batal, masuk sesuatu ke dalam anggota baru batal. Hatta dalam kitab Hasyiah Al-Bijmi sebut, kalau seorang tu berak, dia berak panjang tahi tu, dia terkejut lagu apa, masuk balik tahi tu, batal puasa. Tu batal puasa. Berhak tu. Begitu juga ulat tak salah apa, ulat dalam dubur tu keluar. Dia keluar kepala dia, masuk balik. Kalau dia tahu batal. Kalau dia tahu batal. Berhak tu. Tu kalau tahu lah, kalau tak tahu tak apa. Kalau tak tahu so besok lah. Kemudian
Ruang yang sedia terbuka tu bermaksud mulut, telinga, kemaluan dan dubur bagi lelaki dan perempuan. Oleh itu, titisan melalui telinga membatalkan puasa. Titisan ubat tu, yang bukan ubat tu, sengaja masuk air tu, batal belaka tu. Kalau tak sengaja, tak batal lah. Tiba-tiba terpercik air daripada orang sebelah, perang masuk. Ketika orang wuduk tu, dia tampar muka dia, masuk celah telinga kita, berdebu telinga, air tu masuk. Tu tak batal, sebab tidak sengaja dan bukan daripada perbuatan kita. Dia senang ayat puasa ni, bab batal puasa ni. Batal puasa yang kita bincang ni mesti kena ada 3. Sama ada mesti kena ada 3, iaitu sengaja, ada pilihan, dan dia tahu benda tu haram. Kalau tak tahu, tak ada salah satu dari 3 ni, buat lagu mana pun tak batal. Buat lagu mana pun tak batal. Kalau sengaja, ada pilihan ni makna tak ada orang paksa, orang nak tembak. Makan, kalau tak makan pun tembak. Tu kena paksa lah. Tu ketika itu dia makan, dia tak batal, sebab kena paksa. Kemudian dia tahu benda tu haram. 3 ni kalau ada, dia buat salah satu daripada perkara yang batalkan puasa, barulah batal. Sementara titisan di mata pula tidak membatalkannya. Titisan di mata tak batalkan puasa, walaupun rasa kat kerongkong tu ada macam titisan yang kita titik tadi. Tu tak rasa. Sebab apa? Sebab dia bukan anggota yang terbuka. Sementara titisan tidak membatalkannya kerana mata bukan ruang yang terbuka. Selesai. Begitu juga suntikan melalui dubur membatalkan puasa kerana ia adalah ruang yang terbuka. Sebab ataupun suntik dubur, suntik ubat dekat dubur, batal lah, sebab dia masuk ke area, ke arah, ke kawasan yang berogong. Cuma ada isu berkaitan dengan suntikan selain daripada tempat berogong. Contoh suntik kat sini tangan ke, sini ke, mana-mana lah. Ambil sini suntik, sini suntik ubat. Adakah batal puasanya ataupun tidak? Khilaf ulama juga. Ada pendapat yang mengatakan tak batal secara mutlak, tak batal. Sama ada dia bertenaga ke tak bertenaga ke, tak batal. Pendapat kedua kata batal secara mutlak. Sama ada ubat tersebut beri dia tenaga ke, tak ada tenaga ke, batal secara mutlak. Dan pendapat ketiga dia perincikan, kalau dengan suntikan tersebut menyebabkan kita kuat, kenyang dan sebagainya, batal. Kalau tak, tak batal. Jadi bolehlah pilih mana-mana pendapat tu. Semua pendapat mazhab Syafi'i berlaku. Jadi kalau kena suntikan ubat ketika bulan Ramadan tu, jangan takutlah. Kalau nak pilih pendapat yang kata tak batal pun tak ada masalah. Nak pilih pendapat yang warak sekali, batal secara mutlak pun tak ada masalah, cuma kena qada. Tu ya. Tu ya. Kemudian manakala suntikan melalui urat pula tidak membatalkannya. Ini Syekh Hika ni. Syekh Hika pilih pendapat tak batal. Suntik urat tadi kita sebut tu, daging ke urat kau tak batal, dia kata. Kerana ia bukan ruang yang terbuka, dan begitulah seterusnya. Habis. Namun semua perbuatan yang membatalkan puasa itu, jika tidak disengajakan sebab terlupa, ia tidak merosakkan puasa. Ini dikiaskan kepada makan dan minum. Tak terlupa, dia masukkan sesuatu ke dalam mulut dia, masuk batu, contoh ais batu, terlupa, tak masalah, tidak batal. Dia mesti sengaja, ada pilihan, dia tahu benda tu haram, tu dia buat juga, baru batal. Tak ada salah satu daripada 3 ni, kalau dia buat, tidak batal. Puasa tidak batal jika lalat, gas atau debu, agas atau debu jalan masuk ke dalam rongga. Tengah-tengah kita tunggu bah, tiba-tiba lalu kereta debu. Berdebu tu kita waktu tu tengah menguat pula, masuk pula, rasa debu. Adakah batal? Tak batal. Rasa debu, siap gila lagi. Itu tak batal. Sebab apa? Sebab dia dikira sebagai benda yang dimaafkan, sebab benda tu kecil sangat, benda tu debu je. Begitu juga lalat. Kita pun nganggar rak masuk dia. Bukan sengaja dah, bukan sengaja kita masuk itu dah. Kita nganggar mulut, dia masuk sendiri. Patutlah sampai ke dalam. Itu tak batal. Lalat, debu, asap, tak batal. Ini kerana ni sebab sukar untuk mengelakkannya, payah. Kalau elok pun payah, tak elok pun payah juga. Kalau duduk situ, duduk ada kat tempat-tempat debu, nak elok pun payah, tak mau elok pun payah juga. Payah berlaku. Jadi dikira dimaaf oleh syarak kerana benda tu payah. Kemudian dia kata, begitu juga halnya jika tertelan air liur. Air liur pula. Contoh ni dahaga, dia pun kumpul air liur sejak daripada pukul 8.
Dia kata lepas daurah ni, lepas pengajian ni pun nak telat. Lepas dahaga. Lepas tu pukul Zuhur baru dia telat. Besar dah mula. Ipa air dia. Lepas tu dia pun telat. Rak tak batal. Walaupun hilang dahaga sekali pun tak batal. Sebab apa? Sebab air dia bukan dia panggil bukan benda luaran, bahkan benda yang sentiasa berada bersama kita dalam mulut. Walaupun kita telat. Saya nak tanya boleh nak cerita sikit. Contohnya lepas kita komo-komo tu kan, kita pun lepas komo mandi semayang apa tak, kita kata lepas komo tu kita telah tau. Okey. Kita rasa macam ada kita Itu batal ke tak? nak tanya macam kadang-kadang tu kita macam soalan lepas komo Okey. kita rasa macam ada tepi-tepi dalam lidah. Okey, kumur ketika wudu. Okey, kumur ketika wudu ni ada dua kan. Pertamanya kumur dengan mubalaghah. Mubalaghah ni guru-guru tu lah. Betul-betul kumur tu. Yang kedua, kumur yang tidak mubalaghah. Kumur lah. Sekadar masukkan air kumur ke mulut, lepas tu goncang sikit, lepas tu tuang. Dia tidak bunyi guru-guru. Okey, selain daripada puasa, kita disunatkan untuk berkumur sehingga bunyi tu. Guru-guru. Dia panggil mubalaghah dalam berwudu, dalam berkumur. Mubalaghah dalam berkumur tidak disunatkan ketika puasa. Tak disunatkan ketika puasa. Tak kisahlah puasa Ramadan ke bukan Ramadan, tak disunatkan. Bila tak disunatkan, dia pergi buat juga. Macam tu. Kalau dia pergi buat juga, lepas tu tertelan air sikit, batal puasa. Sebab apa batal? Sebab dia buat benda yang tak disuruh syarat. Dia pergi buat juga, walaupun tak sengaja tertelan tadi, batal. Beza kalau dia kumur biasa. Kumur biasa lah. Masuk air mulut, dia putar air dalam mulut sikit, ludah. Lepas tu adalah tertelan sikit, tu dimaafkan. Tu dimaafkan. Tertelan, bukan telan sikit, tertelan. Kena bahasakan begitu. Bukan jadi himpun, ni air setak ni telan. Telan. Tu batal tu. Ni tak sengaja tertelan ke ataupun ada rasa-rasa air ke, tu benda yang tak boleh nak pisah dengan air liur lah, tak boleh. Tu dimaafkan. Tu kalau dia dua tu kumur. Kalau kumur yang kuat tu, kumur yang kuat tu, kita pun lepas ludah tu ada kesat-kesat air tu, kita pun telan, tak sengaja batal. Sebab syarak tidak menyuruh kita berlebih-lebihan dalam berkumur ketika mana kita puasa. Hanya tidak puasa saja disunatkan berkumur berlebih-lebihan. Kalau ketika tidak puasa, kalau ketika berpuasa, kalau kita berkumur berlebih-lebihan, tertelan juga, ada sebahagian yang tertelan batal. Sebab dia buat benda yang tak disuruh syarak dan tidak sengaja buat perkara yang batalkan puasa, sedangkan benda tersebut tidak disuruh syarak pun untuk berkumur berlebih-lebihan, maka hukumnya batal. Tu kena hati-hati orang yang berwudu tu. Tapi kalau berkumur sikit saja dan tertelan, berasa tertelan wasbah ke syak ke, al-yaqin la yuzalu bisyak. Asalnya adalah puasa. Maka syak tersebut tidak dapat menghilangkan ataupun membatalkan ibadat yang asalnya sah. Nak tak sah ni ataupun mani' penghalang kepada sahnya sesuatu ibadat mesti yakin. Mesti yakin, tidak boleh was-was. Kalau was-was dia kira tak ada. Nabi SAW sekolah dalam hadis atau kamal, kalau dia berasa ketut, tak ketut. Dia kena ketut semua baru ketut. Dia rasa ketut tu tadi, tak ketut tu. Hukumnya tak ketut. Sebab asalnya ada wuduk. Beza kalau yakin ketut, bunyi perah, ketut tu. Ataupun tak bunyi, bau busuk, ketut tu. Busuk dia sendiri tahu lah. Dia pun tahu, ketut ni, memang yakin lah ketut. Tapi kalau ketut, tak ketut, tu hukumnya. Dia syak dalam ibadat tidak ada syak pada ni. Apa-apa unsur syak, syarak nafi awal. Syarak nafi awal. Najis ke tak? Tak najis. Syak tu najis ke tak? Tak najis. Batal wudu ke tak? Batal ke tak? Tak batal. Wudu ke tak lagi? Tak wudu lagi. Kena ambil pada asalnya tak wudu. Kalau batal ke tak, ambil asal dah wudu dah. Cuma syak pada batal, maka tak batal. Najis ke tak? Tak najis. Najis ni najis anjing ke najis kucing? Syak situ pula. Kucing ke anjing berak ni? Dia syak. Lagi tak Hashim sendiri sebut, ambil najis yang paling ringan, iaitu najis kucing, bukan najis anjing. Itu. Habis lagi. Namun tadi roga. Okey. Ini kerana
Walau bagaimanapun puasa akan batal sekiranya air liur yang ditelan bercampur dengan najis. Ada pengecualian pula. Contohnya darah ke, ataupun kesan-kesan makanan sahur tadi kita tak kumuh habis, kita pun ni ada lamsheng ni tepi ni. Dia pun rak kali dengan air liur, batal. Kerana ada bercampur sesuatu dengan lain. Darah ke, batal. Kecuali kata Syekh Nawawi Al-Battani rahimahullahu taala, dia ada penyakit gusi. Ataupun bau cabut gigi ke, gusi dia sokong darah. Kumur darah tu dimaafkan. Bagi dia saja. Dimaafkan kalau dia tertelan air liur sekali dengan darah. Kerana kalau kumur pun tak boleh habis juga. Tu dimaafkan tu dia lah. Tak dapat dielok. Okey. Kemudian contohnya seseorang yang mengalami gusi berdarah dan menelan air liurnya tanpa membasuh mulutnya dahulu, sekalipun air liurnya itu kelihatan putih sekalipun, maka batal. Ni kalau orang yang gusinya bukan penyakit lah. Orang biasa-biasa macam kita ni yang gusi tak berdarah ke, yang bukan cabut gigi ke, maka kita kena pastikan kalau kita punya gusi ni bersih, tak ada unsur-unsur darah, maka ketika tu boleh telan air liur. Boleh telan air liur. Jika dia berkumur atau yang dimasukkan ke dalam hidung ketika berwuduk sampai ke dalam rongga, ia tidak membatalkan puasa sekiranya kedua-dua perbuatan tersebut dilakukan tidak berlebih-lebihan. Tadi kita sebut. Dia tidak mubalarah, dia tidak berkumur secara sungguh. Kemudian dia pun tertelan. Itu tak batal. Tapi kalau dia berkumur sungguh-sungguh, tertelan dia batal. Sebab dia buat perkara yang tidak disunatkan dalam syarak, kemudian berlaku perkara yang zahirnya batal puasa pada zahirnya kerana tertelan, maka itu batal kerana dia buat perkara yang tak disunatkan dalam syarak. Kemudian sebaliknya, jika dilakukan berlebih-lebihan, dia berlebih-lebihan, kumur, masukkan air ke dalam hidung, puasanya menjadi batal disebabkan membuat perkara yang ditegah ketika berpuasa. Apa yang ditegah? Tak sunat untuk dia berkumur secara berlebih-lebihan, dia buat juga. Lepas tu tertelan, batal. Habis. Begitu juga sisa-sisa makanan di celah-celah gigi yang tertelan bersama air liur tidak membatalkan puasa sekiranya susah membeza. Dia ada taib. Sekiranya susah membeza dan meluduhkannya kerana ada halangan dan tanpa kecualian. Contohlah, sisa makanan tu terlalu halus. Kalau ludah pun tak. Kalau kita nak asikkan air liur dengan makanan yang di celah gigi tu, tak dapat nak asikkan. Dia macam sebati dah dengan air liur. Payah dah nak asikkan, maka ketika tu dimakan. Tapi kalau dia boleh asikkan, ni lamb share, ni daging, ni satu urat daripada ayam tu, tu boleh lah kita ludah. Tu tak maaf lah kalau dia telan juga. Yang maaf ni kalau sisa makanan tersebut tak dapat dibezakan. Tak nak kita bezakan antara air liur dengan makanan yang kita makan tadi. Tak nak beza, sebab dah hancur sangat lah. Kalau ludah pun nampak ludah lah, tak nampak makanan tersebut. Itu dimaafkan kalau telan sekali dengan air liur. Jika tiada kesulitan sedemikian, puasa batal disebabkan kecualiannya. Tapi kalau dia tak payah untuk bezakan antara makanan tersebut di celah-celah gigi, boleh dia korek, boleh dia buang, dia tak buang juga, maka hukum dia batal. Sebab dia panggil cuai. Yang seterusnya, muntah dengan sengaja. Muntah. Apa itu muntah? Keluar sesuatu daripada batin mulut yang kita sebut tadi ke zahir mulut, walaupun dia tidak patah balik sekali pun. Dia keluar daripada zahir perut kita lah, keluar sampailah kepada hak zahir mulut dengan sengaja. Kalau tak sengaja lain. Tak sengaja ni contoh sakit lah, demam kau sekali yang muntah, lepas tu muntah lagi, tu tak sengaja. Kalau muntah sebab penyakit, dia ada syarat. Kalau tidak kembali sesuatu yang muntah tu ke dalam rongga batin mulut semula, tak ada. Tapi kalau kita muntah-muntah tu ada kesan-kesan mulut, beberapa makanan mulut yang kita muntah tu kita tak kumur ke habis, kita telan, batal. Tapi kalau muntah secara sengaja, kita korek sampai kita pun muntah, walaupun tak patah balik makanan tersebut ke batin mulut kita, batal secara mutlak. Sebab itu perbuatan yang diharamkan ketika berpuasa, apalagi puasa Ramadan. Muntah yang disengajakan membatalkan puasa seseorang, sekalipun dia pasti tiada apa-apa daripada muntahan tersebut masuk semula ke dalam perut. Ada tak? Dia tidak yakin adanya makanan yang dia muntahkan tadi masuk balik ke
Walaupun begitu batal sebab dia muntah dengan sengaja. Muntah dengan tak sengaja ni kalau sakit. Akan tetapi puasa seseorang itu tidak batal sekiranya dia ada upaya menahan muntahnya. Dia panggil kalau bahasa Arab ghalib. Dikalahi dengan muntah tersebut. Dia ada penyakit, tak boleh kawal, maka dia muntah, tak batal. Sekalipun dia mengetahui ada sesuatu dari permuntahan tersebut yang masuk semula ke dalam perutnya dengan tidak sengaja. Poin itu dengan tidak sengaja. Kalau sengaja, itu batal. Dia muntah-muntah dah, kumur-kumur dah, ada kesan lah sikit-sikit muntah tadi tu, dia tertelan, tu tak ada salah. Ter ni tak ada salah. Tapi kalau dia tahu dah, dia telan juga, tu batal. Ni kita kata tadi, poin 3 ni penting. Dia sengaja, dia ada pilihan, dia tahu benda tu haram, dia buat juga, baru batal. Kalau tak sengaja, 100 juta kali tak sengaja pun tak batal. Tu dia punya kaedah dia. Kemudian ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Sesiapa yang tidak dapat menahan muntahnya semasa berpuasa, dia tidak wajib mengqada puasanya, dan jika sengaja muntah, dia hendaklah mengqadakannya. Kalau sengaja muntah maka batal, maka dia perlu qada semula selepas daripada puasa Ramadan tersebut. Cuma satu benda yang kita nak sebut lagi ialah kalau seorang tu puasa wajib, tak kisahlah puasa Ramadan ke, puasa kafarah ke, puasa nazar, maka haram dia berhenti puasa. Haram dia berhenti puasa. Tapi kalau puasa sunat boleh. Kalau puasa sunat, tengah-tengah puasa sunat, puasa nak makan, tak apa, boleh, tak haram. Begitu juga sembahyang. Sembahyang wajib haram berhenti gitu je, haram. Kalau sembahyang wajib, sembahyang fardu ke, fardu lah wajib pun. Sembahyang fardu isyak contohnya, kita berhenti begitu saja, tanpa ada alasan-alasan yang munasabah, maka hukumnya haram. Beza dengan sembahyang sunat, kita boleh berhenti begitu saja. Contoh, ada video viral itu ambil makanan. Tengah-tengah bayar, makanan mari, habis berhenti, habis terus makanan. Itu tak ada masalah kalau sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib, haram. Tu benda-benda pelegal kalau saya akan kena beritahu. Kemudian mana tadi? Muntah, habis selesai. Kemudian masuk pula yang seterusnya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kalau nak tanya mungkin dulu. Kalau macam pasien hot asthma tu, dia kena pakai mari dengan lock dia mari attack kan. Betul, pakai tu. Dia pakai nebulizer. Yang masuk benda kan? Yang dia awak air lah, awak air. Awak air lah, yang picit tu kan? Yang ada yang pakai. Wak ke? Dia ada air, lepas tu dia ada oksigen yang tolak air tu, jadi dia akan nampak macam partikel lah, macam benda macam binti-binti air lah, seolah-olah masuk dalam binti air lah, ada binti air tu. Kita tak nampak tapi nampak macam wak lah, macam kabus, okay. Macam kabus. Dalam bab apa nama tu asma tu, pertama dia ada dua lah, satu yang macam tu, satu yang apa nama tu, yang picit tu. Inhaler lupa nama. Dua. Kalau nebulizer ya. Yang inhaler ni, kalau inhaler kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i tetap batal. Sebab dia ada sedikit kadar air yang masuk, walaupun tak banyak. Ikut kaedah. Kalau ikut fatwa-fatwa, ada negeri kata tak batal, ada negeri kata batal. Nak ikut hak mana boleh saja. Cuma kalau tanya saya kata batal. Cuma kena tengok juga tahap asma dia. Kalau tahap asma itu teruk sangat-sangat lah, teruk tu ya, memang tak ada masalah dia tu apa nama tu, yang tidak asma saja contoh. Kalau saya bolehlah pilih pendapat yang kata tak batal kalau teruk sangat. Tapi kalau ada ruang yang kata dia ni sihat-sihat saja tapi kadang-kadang dia berlaku macam tu, kalau saya pilih kata batal, kemudian qada semula. Tu kalau saya lah. Tapi kalau fatwa, ada negeri kata tak batal, ada negeri kata batal. Itu dari sudut fatwa kena sebut juga. Nak beramal hak mana silalah. Cuba ikut atas masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah pada kemampuan. Jadi kalau kita rasa warak nak ambil pendapat batal, sila. Kalau nak rasa tak apalah, puasa lah, ambil pendapat yang tak batal, sila. Cuma kalau tanya saya kata batal. Kalau menurut kaedah mazhab Syafi'i. Cuma yang macam tadi tu, hak tu perlu kepada penelitian lah. Penelitian yang
perincian yang terperinci, adakah dia tu sama macam inhaler tadi ataupun tidak. Kalau dia sama macam inhaler tadi, masuk juga air walaupun sikit batal. Tapi kalau sekadar wap, contohlah ni andai kata wap semata-mata, tak ada air langsung, contoh. Kalau tak ada air langsung, hanya ada wap semata-mata, itu tidak batal. Itu kalau pada asal, tu pun kena buat kajian lanjut lah. Yang wap tu adakah betul dia tak masuk sesuatu ke dalam rongga ataupun tidak, kena buat kajian lain. Ni benda kontemporer ni kena atas dasar kajian. Cuma kita menghukumkan atas kaedah sahaja. Kalau betul-betul asap, memang betul-betul asap, memang asap saja, maka tu tak atas ke asap. Kalau dia tak ada kesan juga air masuk, walaupun sikit saja batal. Tu kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i. Tu kena tanyalah orang yang berkeahlian lebih tinggi lagi, jabatan mufti ke apa ke, dia tahu lagu jawapan tu. Itu kaedah panggil kaedah ikut kaedah mazhab Syafi'i dulu Ustaz, kalau negeri Terengganu, fatwa negeri Terengganu. Saya tak tahu. Batal kalau negeri Terengganu. Saya tak tahu. Adalah passion tanya kita, saya doktor PKU Saya tak tahu kat fatwa Terengganu macam mana ni. Saya tak tengok. Allah alam. Kata tak batal. Tak batal. Sebab ke air yang masuk dia. Dia kata tak batal. Tak batal. Fatwa lain dia panggil al-fiqhu syai'un wal fatwa syai'un akhar. Fiqh ni lain, fatwa ni lain. Fatwa ni dia kadang-kadang dia mesyuarat buat satu keputusan untuk memudahkan orang. Ni kalau fiqh ni dia bukan maksudnya kalau fiqh mazhab ni menyusahkan orang, bukan itu. Maknanya fatwa ni dia menghukumkan atas dasar kesesuaian masyarakat tu ketika tu lagu mana. Mungkin dia dah buat perincian dah, dia dah buat kajian lanjut dah, sehingga buat keputusan kata tak batal. Boleh jadi. Dan yang kata batal pun dia buat kajian juga yang menyebabkan mesyuarat, hasilnya berpendapat kata batal. Kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i batal lah. Tapi kalau fatwa kata tak batal dan nak ikut pendapat fatwa, sila boleh juga. Bukannya salah. Kalau bila patient kata dia nak warak lah, dia nak kata batal, tapi dia boleh makan tak? Dia tak kena ditanya. Okey. Dia boleh makan ke dia kena imsak diri daripada makan? Kalau seorang buat perkara yang membatalkan puasa, kalau dia kata ambil batal, dia pun kata batal. Adakah dia boleh makan minum? Tak boleh kalau bulan puasa. Sebab dia wajib imsak. Dia dah niat puasa dah, tiba-tiba berlaku benda-benda yang membatalkan puasa di siang hari, maka dia wajib imsak sampai buka. Dia tidak boleh dah buat lepas tu perkara-perkara yang membatalkan puasa yang lain. Tak boleh. Dia wajib imsak. Itu kalau puasa Ramadan lah. Kalau puasa biasa tu boleh makan dah. Kalau puasa Ramadan, sebab apa kena begitu? Sebab dia menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan puasa, maka tidak boleh secara terang-terangan berbuka puasa di hadapan orang. Itu kaedah asal. Kalau spray hidung, ubat spray hidung. Spray hidung, sama. Kalau spray hidung tu kalau dia ada air, boleh batal. Tapi kalau spray hidung tu kalau masuk sampai sini lah batal. Kalau sampai sini saja, zohir sini saja tak batal. Tahap kalau masuk suatu hidung tu sini saja, bukan sampai ke dalam tu, tu tak batal. Tapi kalau sini saja, kalau masuk sampai dalam tu batal. Kalau sini saja tak batal. Kalau kaedah yang hidung lebih-lebih ni, dia tak batal ni. Kalau masuk sini saja, dia tak batal. Kat dalam sampai dalam, dia rasa sampai kat tekuk ubat dia. Kalau masuk sampai dalam, masuk ke tekuk tu dalam tu. Dalam tu. Cuma contoh cocok apa tu dia panggil? Covid tu. Panggil hilang, lupa. Yang cocok kat hidung Covid tu. Sweat test, tu pun hilang kok. Hilang fatwa. Ada fatwa kata batal, ada kata tak batal. Hilang, dah biasa. Cuma kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, kalau dia memang dah masuk terus batin apa tu, batin hidung batal, ikut kaedah mazhab Syafi'i. Kalau ikut fatwa, dia ada kajian yang tersendiri, ada yang terhasil tersendiri. Itu sudah kepada ahli dia. Boleh ikut mana-mana. Asalkan dia ikut sedap hati je dah. Maksudnya spray hidung sampai tak boleh rasa ubat sampai kat tekuk tu batal puasa dia. Itu kalau dia masuk tu, sama boleh masuk ke dalam batal. Tapi kalau rasa sini-sini je, lebih-lebih ni tak ada apa tu. Tu tak ada masalah. Terima kasih, Ustaz. Okey. Ustaz, saya ada tengok yang ni lah, inhaler ni yang apa, Dr. Zulkifli Al-Bakri tu, tak batal. ada detail lah. Ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Ya. Ada jugalah disebutkan berkenaan dengan kadar air yang masuk tu. Dia kata 0.05. Lepas tu yang bila dalam inhaler tu hanya 0.025, jadi sikit.
Jadi dia berpandangan tak batal lah. Ya, Kadar tahu. yang terlalu sedikit tu. Ha. Jadi boleh rujuk sini lah juga kot yang lain tu. Betul lah dia ada pandangan macam tu lah, Ya, batal betul. dan tak batal tu. Dia berpandangan kata tak batal sebab kadarnya terlalu sedikit. Kadar Lepas tu saya kata kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i walaupun sedikit batal. Kalau sengaja. Walaupun sedikit tak kisah lah 0,000025 ml contoh. Tak batal juga sebab dia ada masuk sesuatu air yang namanya air. Tak kisah walaupun sedikit mana pun. Itu kalau ikut kaedah asal rekod. Tapi kalau ikut fatwa tu ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Boleh saja siapa-siapa nak beramal boleh ikut mana-mana, tak ada masalah. Asalkan semua atas dasar ilmu, bukan atas dasar jahil. Kemudian seterusnya habis. Bab batal yang seterusnya ialah bersetubuh dengan sengaja. Okey. Sengaja ada pilihan kemudian tahu pengharamannya. Kalau buat batal. Itu maksud bersetubuh dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak ada. Tak sengaja. Terkejut, mercu apa masuk zakat dalam farad. Tak ada. Ataupun setubuh dah tapi tak tahu kata hari ni puasa. Tak ingat kata hari ni puasa. Tak ada juga. Walaupun dah habis sekali pun tak ada. Sekalipun tanpa keluar mani, walaupun tanpa keluar mani, dia sengaja, dia tahu benda tu haram dan dia tu ada pilihan, bukan dipaksa orang. Dia masuk saja semua hasyafah ke dalam farah wanita, batal. Dia masuk syarat dia ialah semua hasyafah, bukan separuh. Kalau separuh saja tak batal puasa lelaki sebab dia masih belum dipanggil bersetubuh. Kalau separuh hasyafah saja. Tetapi pihak perempuan sudah batal sebab masuk sesuatu ke dalam farah. Masuk sesuatu ke dalam farad batal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Kata dia, dan makanlah serta minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih, yakni cahaya siang. Ni kalau terjemah asal benang putih ni jenuh itu, benang putih ke warna buluh. Tu dia buat dah kurungan cahaya siang, cahaya yang betul-betul halus seperti benang. Dari benang hitam kegelapan malam, iaitu waktu fajar, iaitu fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam, yakni maghrib. Dan janganlah kamu menyetubuhi isteri-isteri kamu ketika kamu sedang beriktikaf dalam masjid. Dia kata menyetubuhi isteri saja. Dan menyetubuhi binatang boleh ke tak? Tak boleh juga. Menyetubuhi haiwan yang ada dubur dengan kubur tu, masuk saja batal. Tak kisahlah dia manusia ke, dia jin ke, dia binatang ke, batal. Kita telah masukkan hasyafah orang lelaki itu ke dalam bahagian kemaluan betina ataupun perempuan. Perempuan ni sebuah manusia, betina ni sebuah binatang. Seterusnya, walau bagaimanapun persetubuhan itu tidak membatalkan puasa. Sekiranya dia terlupa dirinya berpuasa, dia kiaskan kepada makan dan minum. Kita katalah, kalau tak sengaja ataupun terpaksa, ada orang nak tembak, tak setubuh orang tembak dia, terancam nyawa, ataupun dia tu tak tahu benda tu haram sebab baru masuk Islam, maka hal tu tak batal kalau dia buat. Okey. Satu lagi yang menjadi isu ialah kalau seseorang itu nak batal puasa melalui setubuh, dia pun minumlah air. Minum air. Pas minum air batal lah, batal. Dia pun setubuh. Dia pun setubuh. Kena kafarah bersetubuh di bulan puasa? Tak kena. Sebab apa? Sebab kafarah yang berlaku dengan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan ni syarat dia banyak. Antaranya ialah dia berbuka dengan jalan bersetubuh, bukan berbuka dengan jalan lain. Cuma bila kita kata begini, bukan bermaksud suruh minum air. Bukan bermaksud suruh minum air. Itu. Maknanya kena minum air ya. Bukan kena minum air. Maknanya kalau kawan tu nak setubuh di siang hari bulan Ramadan, dan kalau dia tidak ada pilihan lain, contoh dia nak setubuh juga, lebih baik dia batalkan puasa dengan minum berbanding dengan setubuh. Kalau setubuh lagi kena kafarah 2 bulan. 2 bulan kena puasa laki-laki ni. Tapi kalau minum, batal dengan minum. Haram lah tu. Jimak pula haram juga. Cuma tak kena kafarah jimak 2 bulan betul-betul tak kena. Tu cara nak elok lah. Bukan suruh buat, cara nak elok. Tu cara nak elok. Jadi kafarah untuk
bersetubuh di siang hari bulan Ramadan bagi lelaki ini ada banyak syarat, itu antara salah satu syaratnya. Dan dalam pandangan muktamad mazhab Syafi'inya ialah lelaki saja kena, perempuan tak kena. Pendapat kedua kata perempuan pun kena juga. Okey. Seterusnya mengeluarkan mani. Seterusnya mengeluarkan mani. Air mani keluar sama ada dengan perbuatan berkucuk dan seumpamanya atau dengan tangan. Okey. Keluar air mani dia panggil sebagai onani, bersentuhan kulit dengan kulit lain. Kalau contoh manusia dengan manusia, berpelukan tanpa lapik, ataupun berpelukan dengan lapik dengan maksud mengeluarkan air mani, lepas tu keluar sungguh, batal. Dia dengan berlapik, dia main dia kemaluan tu sehingga keluar air mani, batal. Tu dia panggil onani. Dia panggil sebagai onani. Tak kisahlah cium ke, buatlah apa pun dengan maksud untuk keluar air mani dan keluar sungguh, maka batal. Apabila seseorang berbuat demikian dengan sengaja, puasanya batal. Jika tidak disengajakan dan tidak dapat menahan mani yang keluar, puasanya tak batal. Contohnya apa? Contohnya mimpi ketika tidur lah. Tiga tidur tengah hari tu, keluar nak tahan. Bagaimana gitu, memang confirm keluar lah. Tu bangun basuh dah. Adakah batal puasa? Tak batal. Sebab dia tidak sengaja. Mimpi tu bukan sengaja. Bukan kita boleh atur sendiri. Kau nak mimpi ni. Tak ada gitu. Dia mari dengan sendiri. Kemudian, oleh yang demikian makruh tahrim berkucuk dalam bulan Ramadan bagi seseorang yang syahwatnya bergelora, sama ada lelaki atau perempuan. Ada hadis Nabi SAW yang mana sahabat seorang ni tanya, boleh tak aku cium ini? Nabi SAW bagi. Kawan dia pula tanya, boleh ke tak? Nabi SAW tak bagi. Lepas tu timbul kemusykilan, ke mana? Sahabat Nabi SAW bagi hak sahabat pertama, tak bagi hak sahabat kedua. Kerana sahabat yang pertama ni bila cium ini tu, dia tak naik syahwat. Yang sahabat kedua ni kalau cium ini boleh naik syahwat, sehingga menyebabkan boleh terjurus ke arah jimat dan batalkan puasanya. Maka Rasulullah awal-awal lagi mengharamkan ataupun tak bagi orang tu cium. Dan kalau cium juga makruh tahrim. Makruh tahrim ni maksud apa? Makruh tahrim ni dia ada dosa juga, cuma dosanya tidaklah seperti mana haram. Tidaklah seperti mana haram. Makruh tahrim ni dia istilah mutaakhirin lah, dia istilah ulama-ulama mutaakhirin. Dia asalnya tak ada pun dalam mazhab Syafi'i membezakan makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tahrim ni tetap ada dosa, cuma dosanya tidak sampai macam tahap haram. Tapi kalau haram tu dosa teruk lah. Macam mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi dibezakan fardu dengan wajib. Fardu ni kalau tinggal berdosa besar, sisaannya lebih teruk berbanding dengan kalau dia tinggal wajib. Kalau tinggal wajib, dosa juga, cuma dosanya tidak seteruk fardu dan tidak sebesar fardu. Gitu habis. Malah orang yang syahwatnya tidak bergelora pun lebih baik mengelakkannya sebagai langkah waspada. Lebih baik. Sunat bagi orang yang walaupun dia tidak ada syahwat, sunat untuk dia jauhkan juga, takut-takut terjerumus juga ke arah benda yang batalkan puasa, iaitu mengeluarkan air mani ataupun bersetubuh. Ini kerana perbuatan tersebut terdedah kepada merosakkan puasa, yakni membatalkan puasa. Ini berdasarkan hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucukku sedangkan dia berpuasa. Siapakah di kalangan kamu yang mampu mengawal nafsunya sebagaimana Rasulullah? Rasulullah cium. Itu bermaksud kalau orang yang mampu menahan boleh saja, cuma afdalnya tinggal sebab dia tak seperti Nabi. Nabi SAW, Sayyidina Aisyah mengakui dan mengiktiraf orang yang paling mudah untuk menahan syahwat dia walaupun syahwatnya bergelora. Tidak seperti mana selain daripada Rasulullah SAW. Maka ketika itu kaedah mazhab Syafi'i kita makruh kalau orang tu bercium dalam keadaan syahwatnya bergelora. Para ulama berpendapat, kata-kata Aisyah radhiyallahu taala anha bermaksud apabila kamu mengelak daripada berpucuk, jangan kamu sangka diri kamu boleh melakukannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mengawal nafsunya dan terjamin daripada keluar mani, timbul keinginan, bergelora nafsu dan sebagainya. Sedangkan kamu tidak terjadi demikian. Rasulullah dapat mengawal, kamu tak dapat mengawal. Maka kamu, kita adalah lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, perkara yang membatalkan puasa, haid dan nifas. Itu jelas lah. Haid dan nifas kita kata tadi perlu belajar secara detail
berkaitan dengan haid dan nifas. Kerana banyak kesilapfahaman yang berlaku bila orang membahagikan ataupun orang yang berfahaman terhadap haid dan nifasnya sendiri, ada berlaku kekeliruan. Jadi di haid nifas ni walaupun sebahagian hari daripada Ramadan ataupun sebahagian hari daripada siang hari pun sudah membatalkan puasanya kalau ada haid dan nifas. Cuma ada isu timbul lah. Tiba dia waktu puasa tak rasa keluar darah haid, dan dia picit pun tak keluar haid. Tiba-tiba lepas berbuka 5 minit dia pergi ke tandas, tiba-tiba nampak darah haid. Sudah. Darah haid ni berlaku sebelum puasa ke, sebelum buka puasa ke, ataupun selepas buka puasa. Dia syok. Dia tak tahu. Boleh jadi tak dia tu berlaku sebelum buka puasa? Boleh jadi. Kalau kita hukumkan boleh jadi, maka batal. Kalau kita kata boleh jadi juga berlaku selepas daripada buka puasa. Kalau berlaku selepas buka puasa tak batal. Maka bagaimana? Maka ada kaedahnya kullu hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamani. Setiap perkara yang berlaku ditakdirkan pada masa yang paling terdekat. Sekarang ni haid, masa terdekatnya dia iaitu selepas berbuka. Maka dikira darah haid itu datang selepas daripada berbuka. Maka ketika tu hukumnya adalah sah, puasanya tidak batal. Kemudian yang terakhir adalah gila dan murtad. Kita kata dah, gila walaupun sesaat, murtad walaupun sesaat, batal puasa walaupun masuk Islam selepasnya. Wallahu a'lam. Habis atau adab dalam perkara makruh tu dia macam sendirilah. Cuma benda makruh tu benda yang boleh mengurangkan pahala puasa, benda yang haram tu boleh membatalkan pahala puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan untuk menghabiskan program dalam kitab Fiqh Puasa. Moga-moga apa yang ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapatlah sama-sama kita praktikkan pada masa yang tinggal hanya esok start esok dah kita start puasa, dan apa yang kita pelajari pada hari ini kita dapat sama-sama praktikkan pada bulan Ramadan kali ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang terbaik itu datang daripada Allah, dan yang terkurang itu adalah kelemahan dari saya sendiri dan perusahaan program, insya-Allah. Jadi untuk seterusnya kita nyempuk